Kepung. Dan yang betul soalan tambahan. Nampaknya yang amat berhormat Pak Agor hari ininya itu tenang, senang sentosa, senyum aja. Ya, jadi memang ada soalan banyak. Soalan bukan kerana amat berhormat hari ini dia nak menerima kebenaran. Ya, seperti pasir di tepi pantai, tatkala air timpas bolehlah dibahagikan. Tapi adakah pada Rengas, saya tanya yang amat berhormat Pak Agor, adakah yang berhormat sedar bahawa sekali air bah, sekali pasir berubah. Lubuk menjadi pantai dan pantai menjadi lubuk. Dan saya seronoklah kerana yang amat berhormat dia nak dengar pandangan daripada pelbagai pihak, itu memang betul. Tapi bolehkah yang berhormat mengumumkan laporan yang lengkap mengenai PPSMI dan dasar PPSMI, kerana 6 tahun dah, tiap-tiap tahun ada pemantauan, ada kajian, dan sebagainya. Mesti kita ada satu laporan yang sangat lengkap. Bolehkah diumumkan kepada semua pihak? Dan bolehkah kita memberitahu kepada rakyat jelata 6 tahun sebelum ini tahap bahasa Inggeris, tahap bahasa Malaysia, tahap matematik, tahap sains, dan apakah tahap mereka ini sekarang. Dan kita nak tahulah perbandingan sebelum dilaksanakan dasar PPSMI yang disukai oleh Padang Rengas dan dasar sekarangnya. Dan di sini walaupun saya suka nak dengar PPSMI, tapi ada juga saya menanya mengenai itu semua pelbagai itu sudut pelajaran, bukan setakat PPSMI, dan juga mengenai penguatkuasaan persekolahan wajib terutamanya di luar bandar. Itu belum dijawab yang amat berhormat. Dan itulah Tan Sri banyak soalan. Saya berharaplah diberikan 3-4 orang untuk menanya lagi. Ini memang semua soalan tu yang pokok, kerana negara ini nak menguasai bahasa Malaysia dan juga nak menguasai bahasa Inggeris yang paling popular di dunia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahli Muhammad Kepong. Memang sekali bah, sekali pasir berubah. Tapi kadang-kadang ada juga bah yang pasir tak berubah juga. Kepong tak pernah berubah. Ya, bagaimana yang saya telah sebutkan, ini yang saya telah pun jelaskan panjang lebar, ialah tentang beberapa dapatan ataupun finding yang telah pun diperolehi oleh pihak kementerian hasil daripada pelaksanaan dasar PPSMI yang telah pun kita mulakan sejak tahun 2003. Dan sebahagian apa yang telah pun saya jelaskan tadi telah pun menunjukkan walaupun sudah ada sedikit banyak perubahan, tetapi dalam kajian yang kita buat, perbezaan antara sistem yang sekarang kita guna pakai PPSMI dengan sistem sebelum yang tidak begitu ketara. Peratusan peningkatan pun agaknya nominal sahaja, antara 2-3% perbezaannya. Sebab-sebabnya ialah kerana yang telah pun saya sebutkan tadi, masalah penguasaan bahasa Inggeris terutamanya di kalangan guru-guru kita masih sederhana. Kalau pun diambil kira keseluruhan mungkin lebih rendah daripada sederhana pun ada. Tetapi di samping itu masalahnya ialah untuk mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang guru itu pakar bahasa Inggeris tapi dia bukan pakar guru sains ataupun guru matematik, ataupun dia faham dalam soal matematik tapi tidak boleh berbicara dalam bahasa Inggeris. Jadi ini masalah-masalah sebegini
menjadi masalah yang kita sudah pun kenal pasti. Dan oleh sebab itu, Tuan Ketua, tidak jadi masalah untuk kita memaklumkan apakah dapatan ataupun hasil-hasil kajian yang telah pun dibuat. Dan saya nak maklumkan bukan saja pihak kementerian, banyak badan-badan termasuk pihak universiti pun membuat penelitian yang serupa dan mungkin boleh didapatkan daripada pihak mereka tentang apakah hasil penemuan daripada kajian yang telah pun disebutkan tadi. Soal tentang bagaimana kedudukan kita sebelum ini, itu memang ada dalam rekod. Sebelum daripada dasar ini dilaksanakan tahun 2003 dan sebelumnya daripada itu, sejak daripada dahulu lagi bagaimana prestasi kita dalam setiap mata pelajaran itu. Cumanya kita tidak dapat menyediakan dalam laporan yang dikatakan disediakan khas. Kalau Yang Berhormat berminat, kita boleh bersedia untuk maklumkan bagaimana kedudukan. Dan lepas daripada itu, selain daripada ini, selepas saya akan umumkan apakah hasil daripada keputusan yang kita akan bentang ke Kabinet, terperinci, kita akan jelaskan secara terperinci. Bukan saja apa yang telah pun kita laksanakan, apa yang kita akan laksanakan. Macam contoh yang menjadi minat masyarakat sekarang inilah, apa usaha yang kita buat untuk memperkukuhkan penggunaan dan profesionsi bahasa Inggeris. Ya, itu yang pertamanya. Apakah pendekatan yang kita guna pakai sekarang ini adalah yang terbaik ataupun ada pendekatan yang lain? Ada pihak yang menyatakan kalau kita nak fasih dan proficient, kompeten di dalam bahasa Inggeris, harusnya diajar untuk bahasa Inggeris. Betul? Kalau mau fasih dalam bahasa Inggeris dan pakar dalam bahasa Inggeris, yang penting ialah mengajar bahasa Inggeris untuk bahasa Inggeris. Saya fikir yang berhormat di sini semua bersetuju. Bukan saja di sana, di sini pun bersetuju juga. Jadi tak apalah, Tuan Ketua, tapi saya dah jelaskan, kita sudah sampai peringkat akhir. Saya nak maklumkan mungkin pada awal Julai yang akan datang kita akan buat pengumuman yang menyeluruh. Tapi yang penting ialah bagaimana cara nak kita laksanakan, dan ini tentu melibatkan banyak perkara. Contoh tadi soal guru. Ada yang disebutkan soal guru yang dihantar ke luar bandar. Bukan saja kurang tetapi tidak begitu fasih dan pakar dalam bahasa Inggeris. Maka langkah yang kita akan beri perhatian ialah bagaimana nak perkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kawasan-kawasan luar bandar, supaya tidak ada suatu perimbangan ataupun kelompangan yang ketara antara pencapaian penguasaan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah bandar dengan sekolah-sekolah luar bandar. Ini antara perkara-perkara yang kita akan ambil tindakan selain daripada apa yang telah pun saya umumkan dalam jawapan saya sebentar tadi.